Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 22 Ramadan 45, bersamaan dengan 2 hari bulan 4 2024, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca hari ini iaitulah ayat 137 sampai 141. Ayat ini masih lagi kesinambungan daripada ujian Allah Ta'ala ke atas umat Islam di Uhud yang mengakibatkan 70 sahabat besar, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang besar seperti Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh, dan beberapa lagi yang orang panggil yang tersenarai. Semua sahabat tu besar belaka, tapi ada yang orang panggil lebih darjat. Mereka terkorban, gugur syahid di Uhud. Maka datang ayat ini menenangkan hati bahawa kalau kita tewas hari ini, gugur, kita kena ingat orang kafir banyak dah kegugurannya. Banyak dah yang gugur, yang telah tewas. Kemudian Allah nyatakan Al-Quran sumber penjelasan yang muktamad daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan dikembarkan dengan sunnah Nabi yang sahih juga menjadi penjelasan. Kemudian Allah nyatakan kalau kamu susah, kamu diuji, kamu sakit, orang lain pun sama juga. Nah, dalam peperangan Badar 70 kafir Quraisy mati, 70 ditawan, dan ramai lagi yang luka-luka. Dalam Uhud 70 sahabat syahid dan ada yang luka. Begitulah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari silih berganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Bahasa Arab kata yaumul lana yaumun alaina, hari ini untuk kita, boleh jadi esok orang lain pula menang. Begitulah sunnatul tadafu', sunnatul hayah, sunnah dalam kehidupannya. Begitulah keadaan, turun naik, pasang suruh, menang kalah, sehat segar. Itulah suasana kita. Baik para jemaah sekalian, oleh kerana ayat ni panjang, mukadimah kita pendek. Jadi kita mula baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Mari kita pergi kepada huraian ayat. Baik, sebelum kita hurai ayat, ada dua perkara yang perlu kita selit undur ke belakang, iaitulah ayat semalam. Ayat semalam Allah Ta'ala sebut wa jannatin. Tengok ayat yang ke ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga, arduha, luas dia. Luas dia, bidang luasnya seluas langit dengan bumi. Timbul soalan, panjang dia panjang mana? Itu soalan. Allah Ta'ala sebut luas, dia tak sebut panjang. Biasanya kaedah kita kalau buat rumah kau buat apa, buka berapa, luas berapa, panjang berapa. Tapi syurga Tuhan tak sebut panjang, dia sebut arduha, luas. Ini penting. Jadi kata di ulama tadabbur, dia kata wal ardu fi kalamil arab. Kalau kata luas dalam bahasa Arab tu, lawa dia panjang ataupun keluasan dia. Keluasan dia. Jadi Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Tak payah buka tafsir, tak payah buka kamus. Jadi maka situlah kata ulama tafsir, inna ardaha kautuliha. Persegi dia. Persegi. Maknanya panjang dia tu sama dengan luas dia. Mana kalau luas dia, arduha ka'ardis samawati wal ardi, seperti luas langit dengan bumi, panjang dia pun panjang tu juga. Jangan duk mikir. Li'annaha qubbatun tahtal arsh. Karena syurga ni dia satu qubah duduk di bawah aras. Qubah tu. Jadi comel je. Wallahu alam, itu soalan yang tidak terjawab semalam. Maka katanya syurga tu luas dia, panjang dia sama dengan luas, ni 4 persegi. Wallahu a'lamu bil ghaib, Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang ghaib. Tengok tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain tafsir yang membincangkan masalah ini. Satu. Isu yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ayat 434, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang boleh mengekang kemarahan dia, dia boleh kontrol nak marah. Merah muka, kacik gigi, kengak-kengak, tapi tak keluar perkataan maki, caci maki, kutukan, tak ada. Ataupun suami tak akan keluar perkataan cerai isteri, kerana itu orang yang tidak waras ia je yang keluar sedemikian. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang. Dalam masalah ini para jemaah sekalian, selepas kuliah semalam ada sebahagian muslimat dan juga orang lain mengemukakan soalan. Dia kata, Ustaz, bagaimana kalau kita minta maaf, orang itu tak nak maaf? Kita dah minta maaf, berkali-kali mohon maaf, tapi dia tak mau maaf. Allahu Akbar. Isteri dengan suami, dia kata tak ada pun saya buat benda yang menyakit hati dia. Jelah, biasalah sekali-sekala. Kata orang gigi dengan lidah lagi tergigit. Takkanlah kita dengan isteri dengan suami ni tak ada benda yang settle semua tu dalam syurga lah tu, atas dunia ni ada lah, tak kena. Tapi bila isteri dia minta maaf, suami dengan penuh angkuh, sombong, takabur, dia kata tunggu di depan Allah kita bicara. Kita kata subhanallah, isteri inilah yang kamu duk dakak dia, kamu duk peluk dia, duk sayang dia. Tiba-tiba bila kamu minta maaf nak bicara depan Allah, kita kata saudara,
Tak kiralah dia ni suami ke siapa ke, perbicaraan depan Allah bukan satu benda yang kecil. Selagi kita tak selesai perbicaraan, orang lain berduyun-duyun masuk syurga insya-Allah sebab ibadat mereka, sebab rahmat Allah Taala sampai, tapi kita masih lagi terkapai-kapai duduk tak tahu bila perbicaraan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyaklah baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau afu, pemaaf, suka maafkan hamba, maafkan aku. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita sebab kita tahu kita bersalah. Apakah sikap kita bila orang lain bersalah, sama ada kesalahan itu kecil atau besar? Bila dia minta maaf, kenapa kita sombong? Kita mengharapkan Allah maafkan kita. Kita mengharap Allah Ta'ala bantu kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala rahmat kepada kita. Tapi kita sendiri sikap angkuh, sombong, bila orang minta maaf tak mau, kita kata, adakah harapan kita untuk dimaafkan oleh Allah dengan sifat kesombongan ini? Sukar. Saudara, kita akan melalui jalan sukar bila kita tak mau memaafkan orang. Sebab itulah Nabi kata, man naffasa'an mu'min, siapa dia melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, Allah lepas kesusahan dia di akhirat. Siapa dia mempermudahkan urusan orang di dunia, Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Maknanya kalau kita maafkan orang di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala maafkan kita di akhirat. Tapi kalau kita sombong, bila orang minta maaf asyik dia tunggu depan Tuhan je, tunggulah. Jangan rasa besar kepala kita. Kita dengan Allah duk minta maaf, minta ampun. Tapi bila orang minta maaf kita, celek mata dengan penuh bangganya nak bicara depan Allah, kita kata tidak semudah itu, saudara. Jadi bermaaf-maafanlah kita. Karena itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza. Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatu min mal. Sedekah kita ni, kalau harta kita kalau kita sedekah tak kurang, cuma tukar akaun. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Mana-mana orang yang Allah Taala beri sifat pemaaf, dia maafkan orang, dia mendapat kemuliaan. Manusia pun akan puji dia, Allah juga akan maafkan dia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang tawadha', rendah diri, bersikap rendah diri. Sama-sama kita, sama-sama makhluk, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Maka dengan itu nasihat kita sempena dengan tadabbur kita kepada ayat yang kita baca, wal 'afina 'anil nas, maka buanglah sikap ego, runtuhkanlah kesombongan kita, maaflah kesalahan orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita masuk pada ayat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita yang terbaik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat. Tafsir ayat. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan Allah yang tetap. Dia panggil sunnatullah. Oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi munasabah ayat ini, tanda pelajar, munasabatul ayat dengan ayat sebelumnya. Ba'dama sabaqa al-hadis an ghazwati Uhud. Mana ayat lepas Allah cerita tentang Uhud. Wa ma asabal muslimina fiha. Dan apa yang Allah Ta'ala letakkan uji orang-orang mukmin, moga muslimin dalam peperangan Uhud, dengan ramai yang mati, ramai yang sakit, dan ujian-ujian yang menimpa kat atas mereka. Khatabahumullahu ta'ala bihadzil ayah. Maka datang ayat ini, Allah Ta'ala nak
tasliyatan wa ta'ziyatan, nak takziah dan menenangkan suasana. Maka Tuhan kata apa? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi, ai qad mada, qad khalat bermakna qad mada ala man kana qablakum, telah berlalu umat-umat yang terdahulu menjadi kebiasaan hidup atas dunia ni al-harbu sijal. Al-harbu sijal, peperangan itu silih berganti. An-nasru wal hazimah, menang kalah. Kita tak menang sentiasa, dan insya-Allah kita juga tidak kalah sentiasa. Mudawalatan, silih berganti di antara orang mukmin dan orang kafir. Maka Allah SWT bagi tahu kepada kita, musabarlah. Badar kamu menang, Uhud sedikit ujian. Bukan sedikit lah, 70 orang syahid, ramai yang sakit lagi. Baginda Nabi sendiri berdarah muka, patah gigi, terkepit kepala dia dengan topi besi. Bukan satu benda yang kecil. Maka Allah kata fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, berjalanlah kamu di muka bumi, tulis bi aqdamikum wa qulubikum, mengembara dengan kaki dan dengan hati. Ini masalah kita sekarang ni, mengembara dengan kaki, mengembara dengan kamera, mengembara dengan selfie, tapi hati tak mengembara, yang menyebabkan kita tidak mendapat ibrah daripada pengembaraan kita. Berapa ramai orang pergi Mekah, habis duit, habis masa, hak boleh baliknya gambar-gambar, barang-barang hak dia beli, tapi ibrah, kesan daripada ibadat tak ada kesan. Sekarang ni pula acara-acara ibadat sudah menjadi macam satu ritual. Kalau nak tawaf, pusing 7 keliling, rasa nak relax, naik bagi, lalu ni ada bagi pula ni. Hak baru, mazhab baru bulan Ramadan ni, boleh naik pusing atas tak tahu apa, sambil-sambil duduk merakai kamera. Balik sama juga, pergi pun isap okok, balik pun isap okok juga. Hak perempuan pergi tak tutup aurat, balik pun sama juga. Belum pergi duduk tak solat Jumaat, balik Mekah siapa ya? Lish rihlatul qulub, fail kita, lost dalam sudut rihlatul qulub, pengembaraan hati tidak ada. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala siru fil ardi bil qulubi wal abdan bil aqdam, berjalan di muka bumi dengan kaki dan dengan hati. Tulis kata-kata hikmat, berjalan mengembara kepada Allah dengan hati, mengembara kepada Allah dengan hati, mengembara kepada manusia dengan kaki. Ini kata-kata hikmat. Mengembara kepada Allah dengan kaki, dengan hati, mengembara kepada manusia dengan kaki. Mana kalau kita nak jumpa orang, tak bawa hati pun tak apa. Tapi kalau kita nak ibadat, kena bawa hati. Hati beribadat, barulah kita ada kesan dalam jiwa kita, biiznillahi azza wa jalla. Alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah. Jadi fanzuru ay nazirin wa mutafakkirin, mu tengok, kamu berfikir tentang kesan-kesan peninggalan umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan. Alhamdulillah, dalam solat tarawih kita, dalam solat tahajud, anak-anak kita, imam-imam tu, dia baca, pasal tu kadang-kadang dia berhenti tengah ujung muka, dia tak ikut muka, sebab dia break di atas peluk cerita. Contohnya bila habis cerita Ad, dia mari cerita Hud, pula cerita Samud pula, jadi berhenti situ. Walaupun ujung, kalau nak kira sedaknya, tak habis muka surat baru pergi sebelah, sebab ayat di situ. Itu dia panggil, baru kita baca tu, kita rasa kita nampak pengembaraan kita. Walaupun duduk di atas masjid kita ni, tapi kita mengembara dengan hati kita, seolah-olah kita nampak kaum Samud di Madain Soleh, kaum Ad di Yaman, bagaimana kebinasaan mereka setelah mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang 138, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin.
Hadza ay al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Hadza ay hadzal Quran al-azim, ayat-ayat Quran yang besar ini, wa min zalika, di antaranya ayat yang kita dah baca tentang Uhud, tentang Badar, tentang umat-umat terdahulu, telah menjelaskan kepada kita yang hak dan yang batil, telah mendedahkan kepada kita hakikat-hakikat yang sebenar, yang membezakan di antara ahlus sa'adah, orang yang bahagia, min ahli syaqawah, dari ahli orang-orang yang celaka, wal iyaz billah. Jadi Quran itulah sifat dia, membezakan di antara hak dan batil, menunjuk jalan yang benar dan jalan yang salah, menyatakan sifat-sifat yang baik dan sifat yang buruk, dua-duanya ada berlaku. Sifat Al-Quran lagi, wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa hudan wa mau'izatun, dua sifat dia, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Ai inna hadzal Quran yursyid, Quran ini membimbing, memimpin, memandu orang-orang yang bertakwa, apa jalan, apa lorong, apa dia punya cara untuk mendapat keredaan Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan sekaligus Quran juga menyatakan, memberi amaran, memberi peringatan, jangan terjebak dengan perkara-perkara mungkar yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali. Allahu Akbar. Ayat seterusnya 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Kita ni kadang-kadang waktu menang happy, waktu saat kalah monyok. Allah kata apa? Jangan rasa lemah, jalan terus, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi kalau kita berat di Uhud, kena ingat di Badar. Ingat gitulah keadaan kita ni. Uhud rasa berat, nyanyo, kita kena ingat di Badar. Di Badar kita menang, ingat. Jadi kena ada silih berganti. Wa antumul a'lau, ni, padahal kamulah orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, bersyarat in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman. Mana Allah Ta'ala letak kemenangan, pertolongan, nusrah, pertolongan Allah dipanggil pertolongan bersyarat. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa, kamu sabar ikut arahan, antumul a'laun, kamu orang yang tertinggi, kamu orang yang menang lawan dengan puak kafir. Maknanya faktor-faktor kemenangan ada bersama kita, cuma kadang-kadang kita salah guna, tak pakai, maka kita akan tewas. Allahu Akbar. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah kata apa? Qad khalat min qablikum sunan. Orang dulu telah berlaku macam-macam kepada mereka. Kemudian Allah kata hadza bayanul linnas. Quran cerita kepada kamu orang-orang yang dulu. Kemudian baru mari ayat ni, wala tahinu wala tahzanu. Mu jangan takut, jangan sedih, jangan duka cita, sebab kamu sebenarnya tinggi, kamu sebenarnya boleh menang, kamu sebenarnya boleh, tapi dengan sebab beberapa perkara kesilapan teknikal, Allah Ta'ala uji kamu. Duduk situlah kitanya. Maknanya al-karru wal farru, ini bahasa peperangan, dia panggil al-karru wal farru.
Maknanya serang dan pertahan ni kita kena ada. Ada waktu kita bertahan, ada waktu kita menyerang, ada waktu kita terpaksa menerima hentaman orang. Jadi kita kata begitulah keadaan dunia, tak boleh, tapi mekanisme untuk kita menang memang ada. In kuntum mu'minin, dalam ayat lain isbiru wattaqu, sabar dan bertakwa, kita boleh menang. Bukan kata Islam ni tak ada pertolongan Allah, la. Karena itulah Allah kata wala tahinu la tad'ufu, jangan lemah. Wala tatathabbatu wala tatathabbatu, jangan rasa koyak kata orang daripada nak pergi berjihad. La. Kalah sekali bukan seperti kalah selama-lama, dan menang sekali bukan seperti menangnya sentiasa. Itu ujian Allah Taala. Maka dalam Uhud berat, kita jumpa dalam peperangan Badar menang. Ingatlah. Yang pentingnya wa antumul a'laun, kamu ada ada sebab untuk kamu mendapat kemenangan insya-Allah. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan ayat surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Muhammad ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'law wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Mu jangan lemah, teruskan perjuangan. Kamu boleh tinggi kedudukan, Allah bersama kamu, beri pertolongan, dan dia tidak tinggal. Jadi yang pentingnya tapi syarat kena cukup, barulah kita boleh menang. Sama juga ayat ini satu lagi, tulis itu ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa ayat 104. Surah An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mu jangan lemah untuk lawan puak kafir. Kalau mu sakit, mereka sakit juga. Tapi ingat, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mu mengharapkan pahala, mereka tak ada pahala. Orang kafir tak ada pahala. Baiklah, kita pindah ke ayat yang ke-140. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka, tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah pun tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Memang Allah Ta'ala beri angka lebih sama, 70 sana, 70 sini. Badar dia mati 70, Uhud syahid 70. Supaya kita orang Islam sentiasa mengambil ibrah dan pengajaran jangan sedap hati, jangan rasa selesa sentiasa, jangan. Allahu Akbar. Jadi Uhud dengan Badar, fatasawaitum antum wa iyahum, maka sama lamun dengan dia. Pasal itulah Abu Sufyan bila dia tengok bergelimpangan mayat sahabat-sahabat Nabi mati syahid, dia naik di pinggir bukit Uhud, dia bertempik, afikum Muhammad hidup lagi. Gedah bel orang tua tu, Muhammad hidup lagi. Nabi kata jangan jawab. Sahabat-sahabat nak jawab, Nabi kata tak usah layan. Abu Bakar ada, jangan jawab. Umar tak jawab. Dia kata mati habis dah tahu. Sebentar dia ingat orang mati. Nabi duduk tepi bukit, dia pun mula cakap, A'li Hubal, berhala aku paling tinggi hari ni. Nabi kata jawab. Nabi suruh jawab, la, Allahu a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi, bukan berhala. Kita kena ingat, bila sentuh isu akidah, Nabi tak boleh diam, mesti kita pertahankan. Macam kita tak boleh. Allahu a'la wa ajal, dia kata A'li Hubal, berhala aku tinggi hari ni. Nabi kata jawab, Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala yang maha tinggi, bukan berhala. Berhala memkelip mata pun tidak. Air tinggi.
Dia kata harbu sijal, peperangan ini silih berganti. Hari ini kamu baru ni menang, hari ini aku menang. Nabi kata jawab, tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Orang yang mati di kalangan kami dalam syurga, orang yang matimu neraka. Jawab. Ini dialog ni mengajar kepada kita. Bila dia sebut tentang peribadi kita, orang main-main, tak apa kita diam, boleh. Tapi bila dia sentuh tentang akidah, Nabi kata jawab, jangan diam. Sebab isu akidah tak boleh kita diam. Sebab itulah ana tengok, ana perhati suasana yang berlaku hari ini. Ada di kalangan para asatizah, dipanggil agamawan, bila timbul banyak sangat isu, contohnya, jangan tunjuklah kepada siapa-siapa, ini contoh ya. Kalau ada orang kata tak boleh guna kalimah perkataan kafir kerana sensitif kepada sahabat, kepada orang bukan Islam, kita kata tak boleh lah. Allah Ta'ala guna dalam kalimah itu, Tuhan guna dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Tapi kita nak panggil orang kafir itu kafir, tak boleh lah macam tu depan mata. Tapi syurga neraka kita mesti bertegas, kita je masuk syurga, yang kafir tak. Tak ada toleransi dalam masalah ini. Ini toleransi. Jadi kalau kita nak, jangan ada main-main lah. Sebab itulah jangan ada guris banyak sangat perasaan orang Islam ni. Kerana nak jaga hati kawan, hati member, dengan sebab pertolongan member lah kita berkuasa. Contohnya, kita cuba guris perasaan umat Islam. Jangan. Perhimpunan untuk Palestin tidak dibenarkan takbir. Habis buat apa? Bila ada orang Islam boikot, mulalah tunjuk taring. Konon-kononnya dengan sebab boikot ni lah akan berlaku ke huru-hara dalam masyarakat. Kita boikot kedai tu ya, kedai yang kena kepada kita ya, yang hina, yang main-main dengan nama Allah ya. Kita bukan semua kedai orang bukan Islam kita boikot. Kita pondok ni pun kita beli barang yang kena gemuk juga. Ngapek tu. Tak ada apa-apa. Hari perayaan dia atas buah 5 mari. Harmoni, tak ada apa-apa. Mulai Ramadan, hormatlah kepada perasaan anak orang Islam. Tak payahlah buka kedai makan contohnya, kita suruh buka paksa. Jadi banyak benda-benda yang mengguriskan perasaan umat Islam. Jangan main. Jadi kita kena belajar ilmu sirah. Bila benda yang menyentuh agama, bangkit. Orang hina kita, hentam kita, ambil gambar kita, poster, pangkah, tulis macam-macam, ikut mulah. Ini kita berjumpa dengan Allah SWT. Tadi kata tak boleh. Tadi orang minta maaf, awak tak nak maaf, nak jumpa dengan Allah, itu yang salah. Itu yang kita yang salah. Ni dia memang tak nak minta maaf, bahkan dia sombong pula, buat tuduhan main-main. Kita kata biarlah, kalau benda yang peribadi kita elak. Tapi kalau orang hina Allah, main-main dengan Nabi SAW, wajib umat Islam bangkit. Sebagai itulah kata sebahagian pendakwah, dia kata di saat Islam dihina, kalau kamu diam, baik masuk dalam tanah, senang. Pakai kain kapan lebih baik daripada duduk atas bumi yang tidak yang tidak memberi faedah kepada agama. Nauzubillah. Baiklah, mari kita balik pada tafsir kita ni, kata Abi Hayat. Allah kata apa? Wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini, dengan peristiwa kemenangan atau kekalahan. Jadi dipanggil tadawul, silih berganti, sijal, sekali menang sekali kalah. Macam roda kata orang, sekali di bawah sekali di atas. Cuma tadilah tak sama. Qatlana fil jannah, orang yang mati di kalangan kami surga, wa qatlakum finnar, yang mati di kalangan kamu hai kafir neraka. Jadi kena tegas. Adakah Nabi tak toleransi? La. Kita toleransi dalam bab kehidupan, tapi dalam bab prinsip agama mesti tegas. Tak boleh keluk-kelek kata orang, main-main, jangan. Baiklah. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Jadi semua ni hidup ni antara manusia. Dalam peperangan, tengok nota di bawah,
Dalam peperangan Badar, orang Islam telah mencapai kemenangan dan berjaya membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang dari pihak musuh kaum musyrikin Mekah. Sebaliknya dalam peperangan Uhud, orang Islam tidak berjaya mencapai kemenangan besar, bahkan 70 orang dari pihak Islam telah gugur syahid, di antaranya pak saudara Nabi sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Hamzah. Baiklah. Dan supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Jadi ada orang yang Tuhan nak tengok orang ni mantap keimanan, tak lari walaupun apa yang terjadi. Ada orang yang lari. Na'udzubillah. Dan demikianlah Allah Ta'ala nak kita ni sunnat tadafu', dia panggil sunnah peperangan pertempuran. Wa yattaqi wa liya'lam Allahu alladhina amanu. Allah Ta'ala nak suruh zahir. Tuhan tahu dah orang ni beriman, orang ni tak akan lari, orang ni lari munafik, orang ni, tapi nak suruh zahir. Bila tengok dalam peperangan Uhud 300 orang lari balik sekali dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka kita kenal, oh ni geng-geng munafik ni, biar dia pergi. Ingat. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Allah. Orang yang boleh mati syahid dalam pertempuran, dalam perjuangan menegakkan Islam, itu dia panggil ikramun, suatu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kenapa? Kenapa? Anugerah. Sebab terlalu banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan syuhada inda Allah. Allah sendiri sebut dalam Quran. Jangan sangka orang yang mati syahid itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh dia duduk alam burung hijau, bergantung di aras, duduk musing di situ. Akhir Tuhan tanya, "Mu nak apa?" Dia kata, "Nak balik mula ke dunia." Kenapa nak balik? Nak pergi perang pula. Setelah mereka tengok kelebihan mati syahid besar, dia nak balik ke dunia, nak pergi berperang pula, nak mati balik. Allahu Akbar. Ada juga nak balik ke dunia, kenapa? Nak bagi tahu pada orang dunia suruh berperang. Betapa besarnya pahala orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan ingatlah Allah tiada suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala zalim di sini, ada ulama tafsir kata al-kafirina wal munafiqin. Orang kafir, orang munafik, itu nama dia orang zalim. Sebab apa? Dalam ayat lain Tuhan kata inna syirka la zulmun azim. Orang yang melakukan syirik itulah orang yang zalim yang paling besar sekali. Orang yang melakukan syirik adalah orang yang paling besar kezalimannya dari sudut akidah. Walaupun dia baik, walaupun dia banyak charity, walaupun dia banyak tolong orang, tapi tetap dia zalim dari sudut akidah. Dan kita boleh panggil dia kafir, non muslim, semuanya boleh. Katalah kafir ke non muslim, semua tu boleh kata belaka. Baiklah. Jadi dalam peperangan Uhud jelas awal-awal lagi Tuhan sekat, munafik tak lagi balik, tengah jalan lagi balik, munafik lagi balik, sebab Allah benci pada mereka. Dan Allah SWT ada kalanya oleh kerana orang Islam juga zalim, melakukan maksiat dan dosa, maka Allah timpakan ujian ke atas mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Dan ayat yang terakhir dalam siri ini, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala nak tamhis,
ay tanqiyatuhum minaz zunub. Allah Ta'ala nak bersihkan dia daripada dosa dengan mana? Sakit. Dalam peperangan sakit, luka-luka, itu semuanya Allah Ta'ala bersihkan dosa kita, ataupun dia sendiri syahid, maka syuhada indallahi azza wa jalla. Jadi orang yang beriman akan dibersihkan oleh Allah di dunia lagi. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah Ta'ala nak binasakan orang kafir. Jadi kafir ni kalau dia benar pun susah, kalah pun susah juga. Allahu Akbar. Menang pun susah, kalah pun susah. Sebab apa? Kalau dia benar pun sementara ya. Kalau dia mati, neraka dah. Nak gimana lagi? Ni ada setengah orang ni toleransi melampau dipanggil. Orang kafir tak dia kata kafir. Mungkin dia mati dan beriman. Kita kata masa dia kafir tu, kalau dia ada mengucap syahadah, alhamdulillah, selesai masalah kita, alhamdulillah. Allahu Akbar. InsyaAllah petang ni sekumpulan daripada saudara-saudara kita, orang panggil mu'allah. Dulu orang panggil mu'allah, lah ni saudara kita, saudara baru, akan datang sini di masjid kita ni. Petang nanti kita buat majlis iftar kepada saudara-saudara baru dan keluarga, sebahagian daripada keluarga mereka. Alhamdulillah, ini menyantuni saudara-saudara kita ini, alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kepada para yang telah mengisi tabung Ihya Ramadan kita tahun ini. Kita kata jazahumullah khairah. Ini termasuk dalam aktiviti kita ni. Alhamdulillah. Tamatlah ayat. InsyaAllah kita akan sambung ayat 142 dalam siri yang akan datang. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Ayat yang pertama, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Telah berlalu peristiwa-peristiwa orang terdahulu, menang kalah, pergilah berjalan dengan kaki dan dengan hati kamu, mengembara di atas muka bumi. Kata ulama tadabbur, annal Quran yarbit. Quran ini mengikat kita sekarang dengan orang dulu, dan dia ikat kita dengan yang akan datang. Walaupun kita duduk di zaman 1440 tahun lepas Nabi kita hijrah, tapi kita terikat lagi dengan Uhud, kita terikat lagi dengan kaum Samud, kaum Ad, masih lagi. Jadi kalau kita kata, dan untuk masa depan yang cemerlang, jauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang telah dibuatkan oleh orang yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni orang pergi ke tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah jadi tempat healing, dia panggil, bukan tempat imrah pengajaran. Jadi kerana itulah nasihat saya kepada travel agent yang nak bawa pergi orang tempat-tempat macam ni, berilah motivasi dia cukup. Tempat ni bukan tempat sukaria, bukan tempat suka hilang, bukan tempat healing, tapi tempat mengambil ibrah dan pengajaran. Tapi travel agent ni dia tahu apa? Dia tahu bawa orang, lepas bawa orang cari orang pula, gitulah. Maka kita usahalah buat beri kepahaman kepada orang. Jadi ayat ini sekaligus al-hassu 'alal i'tibar, menggalakkan kita supaya mengambil pengajaran dan i'tibar daripada umat yang dahulu. Wa ta'ammul, perhati orang yang dusta kepada Allah apa jadi, orang yang beriman apa jadi. Karena itulah kata seorang penulis buku Hadir al-Alam al-Islami, dia tulis al-aqilu man ista'rada madihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Al-aqil, orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengambil pengajaran, iktibar, kajian kepada umat dulu, dan sentiasa membuat perancangan untuk masa depan. Jadi kita kena buat lah. Kalau tidak, nanya tak tahu gapo kata orang. Hidup ni pakai tak tahu gapo, jalan sana sini, dah lah kerja pencen, boleh duit pencen kau duduk habis, duduk healing sana healing sini. Kita kata inilah masa kita. Yang pencen-pencen ni, sahabat-sahabat kita ni, marilah cari pondok sebutir, duduk memondok di mana-mana, habiskan masa dengan beribadat kepada Allah. Duit hak kita ada itulah rezeki yang kita nak berbekal dalam kubur, dalam akhirat, bukan untuk kita enjoy lah ustaz. Dulu kita kerja
Enjoy kita ke akhirat, bukan enjoy ke mana tempat orang pergi atas dunia hari ni, so-so ni. Pergi ke Perancis, ke Paris, ke pergilah mana-mana ke atas dunia. Tak ada faedah belaka tu. Hak faedahnya kalau pergi dengan ibrah, dengan pengajaran. Bukan kalau kita pergi tempat-tempat hak negara kafir pula, negara tu gapo dia ibrah kita dapat. Mengambil PT boleh ambil gambar. Ambil gambar ni kalau kita hidup ya suka tengoknya. Dia kita mati esok anak pun hapuskan gambar tu. Habis tinggi dia type din dia. Letak di Facebook. Apa nak buat? Allahu akbar. Ramai sahabat-sahabat kita kerugian masa, kerugian peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Waktu kita muda sibuk cari harta, sibuk jaga anak. Sudah tua sibuk healing sana healing sini. Allahu akbar. Atau la tazul qadama 'abdin, Nabi kata tidak berganjak kaki anak Adam depan Allah sehingga ditanya dengan 4 perkara. Umur dia bagaimana, harta mau ambil mana, bawa ke mana. Sahabat-sahabat, ambillah peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan ini. Marilah kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, habiskan masa kita dengan beribadat, habiskan harta kita dengan infak. Tak pergi sana sini pun tak ruginya, kecuali pergi Mekah, itu tak apa. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita ni yang setiap tahun lepas dia pencen ni, dia pergi Ramadan duduk di Mekah, Ramadan duduk di Mekah iktikaf. Tapi kalau pergi Mekah saja duduk tunggu hotel ada Aziziyah tu, buat nyanyi ya. Baik duduk pondok ni, kita ada tadarus, kita ada gapo. Setengah orang tu lagu tu duduk, tak apa duduk. Tapi kalau betul-betul bermanfaat, alhamdulillah. Allahu akbar. Baik. Yang kedua, baru 2 tu baru 2. Yang kedua tu nombor 2, faedah yang kedua daripada 5 faedah ya, tak banyak-banyak pun. Fasiru fil ardi fanzuru. Jadi kita nak berjalan atas dunia ni mesti ada tujuan, ada matlamat, dia panggil ada gharad yang benar. Jadi kita nak fasiru fil ardi fanzuru, kita berjalan untuk mencari ibrah dan pengajaran. Karena itulah kata orang, kita berjalan dengan kaki dan mengembara dengan hati. Jalan dengan kaki, mengembara dengan hati, barulah kita dapat faedah, insya-Allah. Kalau tidak kau duk beli souvenir ya. Maka kata di para ulama, an-sayra fil ardi li gharadin masyru', kalau kita mengembara dengan tujuan yang baik, insya-Allah kita ada faedah. Untuk nak tengok, untuk nak ambil pengajaran, untuk ambil iktibar dan sebagainya, kita kata ada faedah. Tapi untuk nak pergi ambil gambar je, nak pergi healing je, nak pergi apa dia panggil, nak pergi selfie je, tak salah. Kalau tak pergi pun tak ruginya. Baiklah habiskan masa, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. InsyaAllah kita doakan Yahudi hilang daripada Palestin. Hilang Yahudi Palestin, diisytiharkan aman. InsyaAllah saya akan isytiharkan tarikh, kita akan rehlah ke bumi Al-Isra ke Palestin biiznillahi azza wa jalla. Ingatlah. Tapi kalau kita pergi jalan saja tak ada faedah, dia panggil itu merugikan masa. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis, la tushaddur rihal illa salahati masajid. Jangan mengembara untuk beribadat kecuali 3 buah masjid. Masjid Mekah, Madinah, Masjid Baitul Maqdis. Baiklah. Kalau tidak, pengembaraan idha'atul mal, sia-sia harta, sia-sia waktu. Mana dia ni Pak Cik? Tak ada. Tak ada lagi mengembara. Pergi atas bukit mana-mana, Gunung Everest lah. Pergi ke China lah, pergi ke apa. Lepas tu balik, tak pergi masjid seminggu. Berapa? Lemah. Tak ada kerjaan belakang tu. Orang minta derma, tak sebui. Pasal pitih pada berhabis kau berderak, kita kata buat rugi. Baiklah. Yang ketiga, haza bayanul linnas, Al-Quran ini menjadi penjelasan pada manusia. Jadi kalau kita nak tahu apa saja nak ilmu orang yang terdahulu, ilmu orang yang kemudian, duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Al-Quran duduk dia belakang. Ilmu orang dulu, ilmu orang yang kemudian duduk di Al-Quran. Pada itulah Allah Ta'ala sifatkan dia hudan wa mau'izah, petunjuk dan pengajaran. Maka
kita orang yang beriman jangan lari daripada Quran. Semakin banyak kita faham Quran, insya-Allah makin kuat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, makin tinggi darjat kita, makin rapat kita dengan Quran, beramal syarat. Ni ada setengah orang ni dia panggil kumpulan mengaji Quran. Ngaji bagus, tapi dari sudut amalan. Oh, kita ni nak baca faham amal, baguslah tu, tapi bukan slogan, amali kena buat. Pasal itulah ana tegur sebahagian orang ni buat majlis Quran tapi bercampur gaul laki-laki perempuan, itu tidak elok. Ustazah mengajar Quran tapi jangok merah sana merah sini, mengajar di TikTok, banyak benda lah. Jangan sampai Quran laknat kita. Pasal itulah Nabi kata Al-Quran hujjatul lana au alaina, Quran yang menjadi hujah untuk kita ataupun menjadi hujah ke atas kita. Bila kita baca Quran kita tidak beramal dengan dia, wal iyazbillah. Hati-hati. Baiklah, yang keempat, wala tahinu wala tahzanu, mu jangan sedih, jangan duka cita, jangan koyak. Kata orang wa antumul a'lau, mu yang tinggi. Maka di sini ulama tadabbur kata anna sihhatal iman tujibu quwwatal. Kalau iman kita mantap, iman kita kuat, maka kita tak ada stres, tak ada duka cita, tak ada sedih. Lawan tetap lawan. Kalau hari ini kita buat strategi untuk lawan pada hari yang seterusnya, sebab rugi perjuangan yang tidak berasaskan kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu para jemaah kita akan kerugian yang amat besar, sebab tak boleh pahala. Ni ramai pejuang-pejuang ni, pejuang kemerdekaan, pokok kiri, pokok kanan ni, kalau dia tidak berjuang atas nama agama, dia rugi pahala. Dia masuk penjara juga, kena sana sini juga, tapi pahala tak ada, rugi. Maka kata di ulama, tanda ni pelajar, ayat ini, ayat apa ni, wa antumul a'laum, kamu ni maha yang akan tinggi sebenarnya. Dan Allah Ta'ala nyatakan kita ni akan silih berganti, wa tilkal ayyamu nuda wa iluha bainan nas, kita akan silih berganti. Maka di sini Allah Ta'ala ganti di antara kita dengannya. Di antaranya yang pertama, ujian itu Allah Ta'ala nak tengok orang beriman yang benar dengan orang munafik. Jangan kata oh Tuhan tak saya dah, kita dah, Tuhan uji kerana nak tengok. Yang kedua, Allah kata wa yattakhidhakum syuhada, Allah nak beri kemuliaan kepada orang. Bila kemuliaan, dia mati syahid ni orang mulia. Ni kita dah oh mati dia tu, rugi dia pergi berjuang, sedap dia rugi berjuang. No. Yang seterusnya, tamhisul mukminin, Allah Ta'ala nak pilih orang betul-betul pure mukmin, dia tak akan lari dalam perjuangan. Yang keempat, wa yamhaqal kafirin, Allah Ta'ala akan hina orang-orang kafir, wal iyazubillah, kerana mereka tidak beriman kepada Allah, maka ketika itulah mereka akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla bila dia tidak beriman. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang zalim. Ayat ini yusiru fi nafsil mu'min, Allah Ta'ala tanam dalam jiwa orang mukmin bencikan kezaliman, benci kezaliman. Pasal itulah dengan sebab kita benci kezaliman, orang mukmin sanggup hilang nyawa, hilang harta benda, semata-mata untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran di atas muka dunia ini. Jadi kita kadang-kadang bila Allah Ta'ala tak uji, kita tak tahu. Ada orang berjuang berpuluh-puluh tahun, nak keadilan, nak ketelusan, nak kedamaian, nak tu nak ni. Bila dia dapat kuasa, dia lupa segala perjuangan. Kita mengatakan itu ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita ni pun jangan cakap besar. Allah Ta'ala tak uji kita dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan kekayaan, kita boleh cakap. Tapi bila Tuhan uji, Allah Ta'ala lah yang boleh membantu kita, yang menyelamatkan kita di dunia dan memberi keamanan kita di akhirat, insya-Allah. Maka jadi Allah Ta'ala nak beri pada kita kebaikan, maka dia berinya peluang-peluang yang baik. Dan bila dapat peluang ini, kita ambillah peluang, jangan lepaskan peluang yang ada ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan. Insya-Allah kita akan sambung ayat kita
ayat 142 dalam besok CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, sebenarnya dengan 10 akhir Ramadan kita ambil peluang infak. Jadi untuk infak daripada malam tadi sampai hari ini kita kempen tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan tim dakwah ke Pulau Sibu. Sibu ni CEBU di Filipina. Jadi alhamdulillah kos ini termasuk operasi dakwah. Baru ni kita bawa 30 orang daripada Filipina, daripada sana Pulau Sibu, buat sebulan duduk di Kuala Lumpur buat latihan dakwah. Bagaimana nak dakwah pada non-muslim, bukan kafir, dakwah pada non-muslim, bagaimana dia nak mantapkan akidah orang yang sudah Islam. Jadi alhamdulillah kos tu banyak. Sekali-sekali daurah sampai 70-80 ribu. Maka hari ini saya buka peluang kepada jemaah untuk bersama dengan tim dakwah kita ni tulis nama dia Pertubuhan Prihatin Sibu, CEBU, Bank Harimau, tulis nombor akaun 5521 1621 5167, 5521 1621 5167, Maybank Islami. Tuan-tuan boleh ambil lah, posta pun ada. Kita masuk kerja dia untuk dakwah non-muslim supaya masuk Islam. Dan kalau kita mengharapkan dalam masa beberapa tahun lagi Pulau Sibu akan kembali jadi Islam mula. Asal dia orang Islam sana, tapi mari Kristian kacau. Dan insya-Allah lepas pada ni kita Islamkan balik orang di sana. Kita akan bina pusat-pusat dakwah melalui banyak lagi NGO lain. Anda tak boleh iklan semua, saya iklan satu-satu lah. Jadi kita iklan nama dia Pertubuhan Prihatin Sibu, nombor akaun Maybank 5521 1621 5167. InsyaAllah besok kita akan pergi ke negara lain, negara matahari terbit biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang tanya nak bagi zakat, boleh lah. Untuk jihad fisabilillah kenapa tak boleh? Nah. Assalamualaikum.